Hai guys, kembali ke Kubi-Kubi Go. Anda bersama saya Ekram. Menarik, hari ini saya akan berkongsi tentang barangan ataupun senjata-senjata legenda yang dimiliki oleh pahlawan-pahlawan di Malaysia. Selama ni kita fikir cuma di budaya-budaya barat sahaja yang ada senjata-senjata legenda macam ni, tapi kita terlepas pandang senjata-senjata yang dimiliki oleh pahlawan-pahlawan kita. Daripada jaket yang membolehkan seseorang tu menjadi kebal sehinggalah lembing yang kononnya boleh memukau pihak musuh, membolehkan mereka menyerang ataupun lari daripada musuh. Tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan dengan perkongsian pada hari ini. 5 senjata legenda yang dimiliki oleh pahlawan di Malaysia yang memiliki kuasa luar biasa. 5 parang ilang ataupun parang nyabur, Rentap Sarawak. Pertama sekali kita akan lihat pahlawan daripada Sarawak yang dikenali sebagai Rentap. Senjata ini bukan sahaja dipakai ataupun dimiliki oleh Rentap, tetapi ia wajib untuk digunakan oleh pahlawan dari Sarawak ketika turun ke medan tempur. Ada 2 benda yang wajib untuk dibawa oleh mereka. Satu adalah parang ilang dan satu lagi adalah perisai. Rentap seperti yang kita tahu adalah ketua yang mengetuai pahlawan-pahlawan di Sarawak sekitar 1853 dahulu menentang penjajah British. Antara kisah legenda yang dikaitkan dengan Rentap ini ialah kuasa mistik yang dimiliki oleh dia. Lebih tepat lagi, yang ada di dalam parang ilang ataupun nyabur yang dibawa oleh Rentap dan juga pahlawan-pahlawan Sarawak yang lain. Mengikut 2 kertas penyelidikan dari Amy Joanne dan Luciana Shuma dari Universiti Malaysia Sarawak, parang ilang dan nyabur dipercayai mempunyai kuasa yang luar biasa dan dianggap ajaib sebab besi dan tembaga yang digunakan untuk mencipta parang ini telah dijampi. Ia akan memberikan kuasa mistik kepada pemilik parang. Contohnya, mereka percaya parang ilang ini boleh membunuh seseorang yang memiliki ilmu kebal. Parang ini juga akan digunakan untuk memenggal kepala musuh yang dipercayai akan menjadikan parang tersebut lebih berkuasa. Bukan sahaja digunakan di medan tempur, tetapi ia juga digunakan untuk ritual mengubat, berkahwin dan upacara yang lain. Dipercayai pahlawan Rentap juga memiliki sebilah parang ilang yang luar biasa disebabkan kehebatannya memenggal kepala musuh. Diceritakan, ahli keluarga ataupun sesiapa sahaja yang diwariskan parang ilang ini perlu menjaga parang tersebut, atau lebih tepat lagi perlu menjaga semangat yang ada di dalam parang tersebut dengan memberikan makan darah ayam ataupun darah babi. Kalau semangat di dalam parang ilang ini tidak diberikan makanan, ia akan mengamuk dan akan mendatangkan malapetaka untuk pewaris. Itulah senjata kelima di dalam senarai kita pada hari ini, parang ilang ataupun nyabur dimiliki oleh pahlawan-pahlawan dari Sarawak. 4 jaket kebal Mat Salleh, Sabah. Barangan legenda seterusnya kita lihat dimiliki oleh pahlawan dari Sabah yang dikenali sebagai Datuk Paduka Mat Salleh. Datuk Paduka Mat Salleh ini adalah ketua yang mengetuai pahlawan-pahlawan daripada Sabah sekitar tahun 1853 dahulu. Dia menentang penjajah yang mengenakan cukai yang tidak masuk akal dan menyusahkan penduduk tempatan. Mat Salleh ini memiliki ilmu kebatinan yang sangat-sangat tinggi, khususnya ilmu yang ada di baju yang dipakai oleh Mat Salleh. Baju ni kita boleh lihat di dalam gambar-gambar Mat Salleh yang ada di internet ataupun di museum-museum. Baju ni diceritakan boleh memberikan seseorang tu kuasa seperti seorang superhero. Sebab legenda menceritakan baju yang dipakai oleh Mat Salleh ini dikatakan boleh membuat pemakai itu kebal. Bukan sahaja tidak lut pedang ataupun tombak, tapi peluru juga tidak boleh menembusi baju ini. Bukan itu sahaja, baju ini juga memiliki kuasa untuk menjadi gaib. Tidak berhenti di situ, Mat Salleh juga dikatakan mampu untuk berjalan di atas air dari area api-api di Kota Kinabalu berjalan sehingga ke Pulau Gaya. 3 parang terbang Panglima Salleh, Johor. Daripada Borneo kita terbang ke negeri-negeri di Semenanjung, lebih tepat lagi di Johor. Panglima Salleh mengetuai pahlawan-pahlawan Melayu bangkit untuk menentang komunis bintang 3 sekitar tahun 1940 dahulu. Dikatakan seorang yang memiliki ilmu kebatinan yang sangat tinggi. Dia mengetuai kumpulan pahlawan yang dikenali sebagai Selempang Merah. Kenapa Selempang Merah? Sebab setiap kali mereka turun ke medan tempur, mereka akan memakai selempang yang berwarna merah. Kisah perjuangan Selempang Merah ini sangat-sangat terkenal sehingga kan mereka berjaya membangkitkan semangat orang Melayu untuk bersama-sama menentang penjajah komunis bintang 3 pada waktu itu. Pakar sejarah Siti Patonah Muasyod menceritakan
Ketika Panglima Saleh bertempur dengan komunis, pihak komunis akan takut dan gentar melihat kelibat mereka dari jauh sebab mereka nampak seperti gergasi setinggi pohon kelapa. Ini menyebabkan pihak komunis menembak ke arah atas, membuka ruang untuk selempang merah melibas parang mereka membunuh pasukan komunis bintang 3. Selain itu, legenda menceritakan yang parang mereka juga boleh terbang melibas pihak musuh walaupun dari jauh. Di versi yang lain pula, menceritakan yang parang ini tidak terbang, tetapi mereka mempunyai kebolehan untuk menjadi halimunan, menampakkan parang yang dipegang seperti terapung. Ada yang percaya ada kisah yang menceritakan Panglima Saleh mewarisi ataupun belajar ilmu-ilmu ni dari seorang lagi pahlawan yang sangat-sangat handal, dikenali sebagai Datuk Bahaman di Terengganu. 2. Lembing Beringin, Datuk Bahaman, Terengganu. Daripada Johor, kita pergi ke Terengganu. Lebih tepat lagi, kita lihat sebuah barangan senjata legenda yang dimiliki oleh Datuk Bahaman. Datuk Bahaman adalah pahlawan Melayu yang menentang penjajah British dari tahun 1891 sehingga tahun 1894. Dia dikatakan seorang yang mempunyai kuasa kebatinan dan ilmu persilatan yang sangat-sangat handal. Legenda menceritakan antara senjata yang digunakan oleh Datuk Bahaman ialah sebilah lembing yang dikenali sebagai lembing beringin. Lembing ini berbentuk seperti daun sirih yang mempunyai kuasa memukau orang. Bila lembing ini dipacakkan ke tanah, semua pihak musuh akan terpukau, membolehkan Datuk Bahaman dan pengikutnya lari ataupun menyerang. Ada satu kisah diceritakan salah sebuah rumah keluarga Datuk Bahaman dikepung oleh askar Siam. Dia bergegas ke sana membawa lembing beringin. Bila tiba di sana, dia memacakkan lembing tersebut ke tanah, membuatkan semua askar Siam terpukau, membolehkan dia membawa lari keluarganya dari situ. Itulah senjata legenda yang diceritakan dimiliki oleh Datuk Bahaman. Seterusnya, kita tengok senjata yang bukan sahaja paling legenda di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia, iaitu Taming Sari. 1. Keris Taming Sari, Hang Tuah, Melaka. Menurut buku Sulalatus Salitin, Hang Tuah adalah pahlawan ataupun panglima yang hidup di Melaka sekitar abad ke-15 dahulu, di mana dia mempertahankan Melaka daripada ancaman musuh. Bukan itu sahaja, Hang Tuah adalah seorang yang memiliki ilmu persilatan dan ilmu kebatinan yang sangat-sangat hebat. Selain daripada Hang Tuah, ada 4 lagi rakan dia, iaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir dan Hang Lekiu, dan mereka bersama-sama mempertahankan Melaka. Antara yang paling terkenal dengan Hang Tuah ialah keris yang dimiliki oleh dia selepas dia memenangi satu pertempuran di Pulau Jawa. Keris yang dikenali sebagai Taming Sari. Menurut kisah legenda, Hang Tuah memiliki keris yang dikenali sebagai Taming Sari. Keris ini dikatakan dicipta dengan menggunakan 21 jenis besi, di mana pemegang keris disaluti dengan emas. Banyak versi asal-usul keris ini. Antara yang popular ialah keris ini memiliki jin ataupun khadam, punca sebenar kuasa yang ada di keris Taming Sari. Keris ini pada asalnya bukan dimiliki oleh Hang Tuah, tetapi ia dimiliki oleh seorang lagi pahlawan yang dikenali sebagai Taming Sari. Bila Hang Tuah dan Sultan Melaka ke Pulau Jawa untuk meminang puteri Raja Jawa, Taming Sari meminta kebenaran untuk bertempur dengan Hang Tuah dalam pertempuran kalah mati. Pertarungan tersebut dibenarkan di mana ia dimenangi oleh Hang Tuah. Sebagai hadiah, Hang Tuah diberikan keris Taming Sari oleh Raja Jawa Sang Prabu. Keris ini mempunyai kuasa sakti yang membolehkan seseorang itu gaib, terapung di atas udara ataupun melompat dengan sangat tinggi. Ada juga yang berpendapat ini bukan satu-satunya keris legenda dengan kuasa luar biasa. Ada juga keris lain yang dikenali sebagai keris sisik merah, keris sasila lekir, keris toh putih, keris sukma hitam dan keris gerhana malam. Hari ini, keris Taming Sari masih lagi ada disimpan dan dijaga dengan baik di Istana Iskandaria di Kuala Kangsar, Perak. Walaupun Taming Sari gugur di medan tempur, gugur di tangan Hang Tuah, tetapi nama dia masih lagi diangkat hari ini melalui keris yang dimiliki oleh dia, iaitu keris Taming Sari. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian menarik dan bermanfaat kita pada hari ini. Semoga video hari ini dapat memberikan anda sesuatu yang baru. Selalu kita tengok senjata-senjata legenda daripada budaya luar sahaja.
Dan kali ini kita kenal senjata-senjata legenda yang ada di dalam negara kita sendiri. Mungkin anda tahu lagi senjata-senjata legenda yang lain. Kalau kamu pernah dengar cerita daripada datuk kamu ataupun daripada bapa kamu yang menarik untuk dikongsikan, bolehlah kongsikan dengan kami di ruangan komen di bawah. Kalau anda suka dengan video ni, pastikan anda like, share dan juga kasih tahu kawan-kawan kamu semua tentang fakta yang sangat-sangat menarik ini. Akan lebih banyak lagi episod menarik dibuat naik pada masa depan. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Gubi-gubi kau menarik setiap hari.